Sebelum kemunculan kayak, kanu ataupun dugot masih digunakan oleh sesetengah masyarakat sebagai pengangkutan untuk berburu dan juga untuk berdagang. Di Amerika Utara, kanu kaum Red Indian dibuat daripada kulit-kulit pokok papyrus. Kaum Eskimo pula melapikkan kulit-kulit binatang ke atas kanunya. Kelab kanu pertama ditubuhkan adalah di Thames, England. Di Malaysia, aktiviti berkayak telah wujud sejak era 50-an lagi. Bermula daripada masyarakat Melayu sering menggunakan sampan sebagai kenderaan pengangkutan di sungai. Aktiviti berkayak ini berkembang pesat dengan tertubuhnya Persatuan Rekreasi Luar Wilayah Persekutuan di seluruh pantai barat Malaysia. Kayak merupakan aktiviti rekreasi air yang semakin popular. Oleh itu, aktiviti ini disediakan di banyak tasik-tasik rekreasi dan taman air di seluruh Malaysia. Pengunjung boleh merasai sendiri aktiviti berkayak tanpa perlu membeli kayak sendiri. Kursus-kursus asas berkayak seperti kursus asas kayak Star 1 dan kursus asas kayak Star 2 diperkenalkan bagi mereka yang ingin mendalami ilmu berkayak dengan lebih dalam. Kementerian Belia dan Sukan juga menyokong aktiviti berkayak ini dengan menganjurkan lebih banyak aktiviti sukan seperti perlumbaan kayak, sukan polo kayak dan ekspedisi kayak. Saya akan menerangkan jenis-jenis kayak. Jenis kayak yang pertama ialah mandesta, iaitu berbentuk V di bawahnya. Ini dapat memudahkan kayak memotong air dan bergerak dengan laju pada garis atau lintasan lurus. Namun begitu, ia memerlukan kemahiran imbangan yang tinggi. Jenis kedua ialah kayak watersport, salah satu jenis kayak di mana bahagian bawah perahunya berbentuk U atau rata. Perahu jenis ini amat stabil untuk semua kegiatan air dan sangat memadai untuk mereka yang baru bermula dalam olahraga. Seterusnya ialah slalom, antara jenis kayak di mana bawah dan atas perahunya berbentuk O ataupun bulat. Kebiasaannya, perahu jenis ini selalu digunakan di arus deras. Kayak mempunyai banyak jenis, tetapi setiap kayak yang dibina telah pun mengikut kategori tertentu. Terdapat 4 kategori kayak, antaranya ialah sea kayak yang digunakan dalam pelbagai perjalanan air, pelancongan laut, memancing dan sukan air. Seterusnya ialah white water kayak, merupakan salah satu kategori kayak yang dibina untuk sukan rekreasi. Selain itu, surf skis pula adalah kayak terpanjang dan merupakan kayak direka untuk kelajuan di atas air terbuka. Dan yang terakhir ialah kayak sprint, iaitu kayak jenis perlumbaan yang diadakan di air tenang. Seterusnya adalah peralatan kayak. Peralatan yang jelas diperlukan semasa berkayak ialah kayak. Jenis kayak mestilah yang sesuai dengan aktiviti yang dilakukan. Kayak dengan kokpit yang besar akan memudahkan untuk keluar dan masuk. Kedua adalah dayung. Dayung digunakan untuk menggerakkan kayak. Ketiga adalah jaket keselamatan. Jaket keselamatan dan buoyancy aid merupakan peralatan keselamatan yang paling penting semasa melakukan aktiviti air. Dan yang keempat adalah whistle. Whistle adalah alat yang dapat membantu dalam keadaan kecemasan. Dan yang kelima adalah topi keledar. Topi keledar adalah wajib dipakai. Ia tidaklah kelihatan berlebihan, tetapi topi keledar dapat menyelamatkan nyawa. Pastikan helmet itu direka khusus untuk mendayung kerana setiap jenis helmet menawarkan tahap perlindungan yang berbeza. Dan yang terakhir adalah spray deck. Spray deck adalah barang penting yang harus ada ketika berada di perairan yang berombak. Walaupun spray deck bukan secara teknikal adalah barang keselamatan, tetapi ia amatlah penting sekiranya berada di perairan yang ganas.
Spreadeck akan menutupi kokpit kayak daripada air masuk memenuhi kayak. Teknik asas kayak yang pertama, kayuhan kehadapan. Kayuhan kehadapan juga dikenali sebagai forward stroke. Terdapat 3 langkah iaitu catch, pull and exit. Dayungan akan bermula di hujung kaki hingga bahagian pinggul. Yang kedua, kayuhan ke belakang. Kayuhan ke belakang juga dikenali sebagai reverse stroke. Dayungan akan bermula di bahagian pinggul hingga bahagian lutut. Yang ketiga, kayuhan sapuan ke hadapan. Kayuhan sapuan ke hadapan juga dikenali sebagai forward sweep stroke. Berfungsi untuk membuat pusingan kayak. Dimulakan dari hujung kaki tolak menjauhi kayak hingga ke belakang kayak. Semakin jauh pendayung, semakin jauh kayak untuk berpusing. Yang keempat, kayuhan sapuan ke belakang. Kayuhan sapuan ke belakang turut dikenali sebagai reverse sweep stroke. Dayungan akan bermula daripada bahagian belakang dan berakhir di hujung kaki. Yang kelima, kayuhan sisi. Kayuhan sisi bertujuan untuk menggerakkan kayak ke bahagian tepi kayak. Konsep asas kayuhan ini ialah menggunakan pendayung yang diletakkan selari dengan kayak untuk menaik kayak ke bahagian tepi. Yang terakhir ialah rafting. Rafting dilakukan sekiranya berkayak dalam jarak yang jauh. Rafting bertujuan untuk memberikan maklumat, memastikan kesihatan anggota, mendapatkan rehat dan sebagainya. Berkayak antara sukan atau aktiviti luar yang boleh dinikmati oleh semua peringkat umur. Seperti semua aktiviti rekreasi, selalu akan ada kemungkinan berlakunya kecederaan ataupun kemalangan. Walau bagaimanapun, jika peralatan dan kemahiran yang mencukupi, kemalangan dapat dielakkan. Jadi, ia amatlah penting untuk kita mengikuti semua peraturan keselamatan ketika berkayak. Yang pertama sekali adalah untuk sentiasa memakai alat pelampung atau personal flotation device. Dengan memakai jaket keselamatan akan dapat membantu memastikan kepala sentiasa berada di permukaan air. Selain itu, memastikan peralatan berkayak mencukupi. Selain jaket keselamatan, penggunaan dayung yang sesuai amatlah penting. Ia mestilah sesuai dengan saiz dan kemahiran mengawalnya. Di samping itu, whistle juga seharusnya dipasang pada jaket keselamatan kerana ianya boleh digunakan untuk menarik perhatian sekiranya berlaku kecemasan atau sesiapa memerlukan bantuan. Akhir sekali, adalah penting untuk sentiasa memeriksa keadaan iaitu cuaca dan air pasang sebelum berkayak. Tidak digalakkan untuk berkayak dalam keadaan yang melampau seperti angin kencang, air pasang ataupun ribut petir. Selain itu, berkayak pada waktu malam juga tidak digalakkan sekiranya kita tidak mempunyai kemahiran ataupun pengalaman yang mencukupi. Berkayak merupakan aktiviti rekreasi yang menyeronokkan, tetapi keselamatan amatlah penting dan perlu menjadi keutamaan kita semua. Kerana Perintah Kawalan Pergerakan PKP, kebanyakan aktiviti-aktiviti luar serta sukan rekreasi tidak dibenarkan. Jadi, untuk idea baru aktiviti berkayak ketika PKP, kumpulan kami mencarankan supaya mengadakan pertandingan video dan poster mengenai kayak. Dalam erti kata lain, menukarkan aktiviti secara fizikal kepada aktiviti virtual. Walaupun ketika PKP, aktiviti rekreasi tidak dibenarkan secara fizikal, kita masih boleh meningkatkan pengetahuan kita tentang kayak. Contohnya, peserta yang menyertai pertandingan poster dan video tersebut perlulah menyediakan video dan poster mengikut kreativiti masing-masing berkaitan tentang kemahiran asas kayak seperti jenis, anatomi, alat keselamatan kayak dan sebagainya. Jadi, kumpulan kami simpulkan walaupun dalam keadaan dan norma baru, kita masih lagi dapat menambah ilmu pengetahuan berkaitan kayak. Terima kasih.